Okey, kamu terus baca. Cikgu cuma nak ulangkan sedikit untuk kawan-kawan kamu yang tak dapat masuk, lebih kurang dalam 13 orang, 9 orang ke 8 orang tak boleh masuk. Kamu baca macam biasa, cikgu nak sebut saja sebab cikgu record ni cikgu terlupa tadi nak record. Baik. Tema 5, pupuk perpaduan. Unit 15, perpaduan memajukan negara pada hari ini 23 Jun 2021. Standard pembelajaran kita ialah 1.3.2, mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap ayat tanya dengan betul. Manakala objektif pembelajaran ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharapkan murid dapat mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap ayat tanya dengan betul. Jadi fokus kita ialah mendengar, memahami dan memberikan respon. Dan kerjaan kita ialah memberikan respon terhadap ayat tanya dengan betul. Okey, jadi murid-murid boleh baca dan faham. Sedang baca dan faham halaman 75 buku teks tahun 6. Baik, cikgu rasa murid-murid semua dah membaca ya. Cikgu dah berikan masa 5 minit. Baik, inilah teks yang kamu baca tadi. Okey, kalau dah habis baca, boleh tunjukkan raise hand. Murid-murid tahun 6, siapa yang dah habis baca? Okey, Jesslyn, Diana. Lagi, siapa lagi yang sedang membaca lagi? Okey, siapa rasa yang sudah habis baca, boleh respon dekat raise hand ya. Okey, 4 orang, KKIN, PKIC, Jesslyn, Diana. Lagi? Cunyen. Irwin Tong. Dah selesai. Lagi Syafiqal, Irfan. Syafiqal ada info tak? Ada tanya dengan Fedi tak? Dia dah lama tak masuk kelas cikgu. Minggu lepas pun dua-dua kelas tak masuk. Awak tolong mana tahu nanti awak ada kontak-kontak dengan dia ke kan, main game streaming sama-sama ke, awak tanya dengan dia kenapa tak masuk. Okey. Sebab cikgu tengok dia baca cikgu punya WhatsApp tu dalam grup tu, tapi dia tak masuk pun kelas. Cikgu tak tahu kenapa. Nanti cikgu akan keluarkan senai nama siapa yang tak masuk kelas cikgu dalam grup supaya ibu bapa awak tahu. Sebab kadang-kadang ada ibu bapa bekerja. Jadi dia berikan handphone untuk kamu belajar, tapi ada murid yang tak masuk. Biarkan dia. Biar dia tahu. Ibu bapa dia tahu nanti kan kena marah ke nak apa ke. Pulanglah. Sebab penting ya, kamu tahun 6 ialah tahun terakhir. Semalam ke hari itu cikgu dengar dekat berita, kemungkinan besarlah. Tapi itu hanya perancangan. September nanti kita akan naik ke bersemuka belajar. Kalau jika kes semakin menurun. Jika kes semakin menurun dan maksudnya jumlah yang berapa tak pasti. Sekarang ni semalam 4,700. Tak tahu berapa jumlah sebab cikgu-cikgu pun ramai lagi yang belum vaksin. Okey. Jadi kita bersedialah. Apa pun berlaku kita bersedia. Jadi bersedia, macam mana bersedia? Masuk ke kelas cikgu, belajar, buat apa yang cikgu bagi kerja rumah, semua siapkan. Okey, peluang kamu untuk belajar ialah masuk ke dalam Google Meet. Sebab masa itulah cikgu akan bagi, cakap, cikgu akan share, cikgu akan tanya, kita akan belajar sama-sama. Masa itulah peluang untuk kamu belajar. Kalau kamu tak masuk Google Meet, macam mana? Okey, rugilah. Okey, baik. Berdasarkan tajuk, apakah yang dimaksudkan dengan rahsia kejayaan negara? Siapa nak jawab? Apakah yang dimaksudkan dengan rahsia kejayaan negara? Ada tak yang nak jawab? Kalau tidak, cikgu pilih. Apakah maksud rahsia kejayaan negara? Apa yang kamu faham dengan rahsia kejayaan negara? Kalau kamu dah baca, mesti kamu dah faham sikit-sikit sebelum cikgu terangkan ni. Cikgu dah lama tak dengar suara TKIC. Minggu lepas, rasa TKIC tak masuk. TKIC buka kamera TKIC. Boleh buka apa tu? Mikrofon TKIC ada kat situ tak? Ya, cikgu. Bukalah kamera. Apa yang kamu malu dengan cikgu? TKIC. Buka je. Jangan tutup. Kan nampak handsome tu anak murid cikgu. TKIC. Kamu kenapa minggu lepas tak masuk kelas cikgu?
Boleh ada jawapan tak? Kenapa? Buka kamu punya mikrofon, saya tak dengar. Rabu saya ada masuk Okey, hari Jumaat. 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 Hari Jumaat. Kenapa tak masuk? Tidur. Tidur dalam. Tidur. Habis awak ada masuk YouTube cikgu tak? Ada belajar tak? ada masuk. Ada buat kerja, ada buat homework tak hari Jumaat punya? Ada. Apa homework hari Jumaat? Tak pasti. Saya ada buat tulisan Nabi nak ayat. Okey, dah upload belum dalam classroom? Ada. Dah upload dah? Sudah? Belum. Tapi saya belum. juga ada buat. Tolong masukkan dalam Google Classroom ya. Okey, terima kasih cikgu tanya. Apakah maksud rahsia kejayaan negara? Kamu dah baca tadi kan dialog tu. Baca teks tu, apa yang maksudkan rahsia kejayaan negara? Maksudnya rahsia kejayaan negara Sesuatu yang menunjuk kejayaan tentang kejayaan negara. Macam mana kita telah dapat apa? Ada negara yang begitu maju. Terima kasih. Cara yang cara, ya betul. Cara, bagaimana cara. Okey, jangan tutup kamu punya kamera. Buka je masa tu. Okey, mikrofon tutup tak apa. Maksud cerita sendiri, cara sesebuah negara mendapat kejayaan. Rahsia tu maksudnya secret lah. Tetapi dia tajuk je rahsia, tapi kita kena tahu juga sebab dalam teks tu pun dia maklumkan juga. Kalau rahsia memang takkan keluar lah kan, takkan tahulah. Baik, terima kasih TKUC atas respon anda. Baik, apakah perkara yang menarik di Malaysia ni? Apa benda yang menarik kat Malaysia ni sebenarnya? Malaysia ni ada apa? Baik, cikgu nak tanya dengan Irfan. Cikgu random je ni, cikgu rawak. Cikgu tak ikut susunan nama. Irfan. Ya. Irfan. Ya, cikgu. Jawab. Jawablah. lag tadi. Lag. Okey, apakah perkara yang menarik di Malaysia? Apa perkara yang menarik di Malaysia? Irfan, bukalah kamera. Okey, buka mikrofon, buka kamera. Cepat. Apa yang menarik dekat Malaysia ni takkan awak tak boleh fikir. Irfan. Dalam teks tu ada, dalam fikiran awak pun ada. Apa yang kamu nampak dekat Malaysia ni? Apa yang menarik? Ada siapa yang nak jawab? Selain Irfan. Cherry, awak left tapi awak ada lagi. Awak masuk 2 akaun Cherry masuk 2 akaun. Okey. Irfan, apa? Irfan. Ya. Apa? Boleh jawab tak? Tak. Kan senang. Baik, siapa yang nak jawab? Apakah yang menarik? Apakah yang rare? Apakah yang interesting dekat Malaysia ni sebenarnya? Menjadikan negara Malaysia ni maju. Okey, Diana. Bagi Diana dulu. Ada 3 orang tu. Diana, Jesslyn dengan Irene Tong nak jawab. Okey, Diana dulu. Diana, cepat Diana. Apa yang menarik dekat Malaysia ni, Diana? Tempat pelancongan yang cantik. Tempat pelancongan yang sangat cantik. Okey, bagus. Terima kasih. Jesslyn. Maju dan aman. Maju dan aman. Bagus. Irene Tong. Tradisional permainan dan tempat yang bersejarah. Permainan tradisional, tempat bersejarah. Okey, bagus. Cikgu nampak lagi tadi. Fedi rupanya ada. Okey, Fedi. Ya. Fedi dapat A. Fedi dengar tak suara cikgu? Dengar. Fedi tengah makan ke? Tak lagi. Okey, Fedi tolonglah buka kamera. Cikgu lama tak jumpa muka awak, tak nampak muka. Kan handsome tu. Jangan tunjuk awak punya ni atas ni je dah dahi. Muka sikit penuh. Makan sikit. Kawan-kawan lama tak jumpa awak.
Okey, Fedi, ingat ya hari ini tadi, mula-mula tadi kita dah buat imla tau. Jadi nanti kamu masuk dalam imla YouTube cikgu punya rakaman. Imla 10 dan awak kena buat ya, ada 12 perkataan. Faham tak Fedi? Faham Fedi? Faham. Okey, Fedi, apa jawapannya? Apakah yang menarik dekat Malaysia ni? Awak angkat tangan lagi. Pemandangan yang cantik. Pemandangan yang cantik. Terima kasih Fedi. Fedi jangan tutup kamera ya. Biarkan kawan-kawan tengok muka awak. Okey, baik. Ki Chin Yen. Ki Chin Yen, awak angkat tangan tadi. Ada jawapan tak? Ya. Di Malaysia ada berbagai etnik dan kaum. Itu sebenarnya yang paling yang cikgu nak dengar. Di Malaysia ni yang menariknya, okey, cikgu nak dengar kamu fikir sebab kamu sekarang ni baru tahun 6. Kamu tak nampak lagi dekat dunia luar, dekat dunia yang kalau siapa yang selalu melancongkan dia nampaklah dunia luar tu macam mana. Dekat kawasan luar daripada kawasan kamu tinggal. Di Negeri Melaka ni, kamu pergilah dekat luar. Okey, ataupun pergi kat luar daripada Malaysia pun kamu nampak. Okey. Di Malaysia ni adalah antara, mungkin ada lagi negara yang lain macam Malaysia lah. Antara negara yang ada banyak kaum, ada banyak etnik. Dan mereka, kita ni semua tinggal dalam satu bumbung. Kalau kamu tengok dekat negara-negara lain, contoh China kan. Dia kebanyakannya hanya berbangsa ataupun kaum Cina. Dia cuma suku etnik dia. Contohnya ada suku kaum cikgu tahulah Uyghur, ada suku kaum daripada Tibet, itu suku-suku daripada daerah-daerah dia. Sebab negara Cina ni negara dia besar. Dia ada bahasa-bahasa dialek-dialek dia. Macam kita kat Malaysia ni Cina, walaupun bangsa Cina tapi ada dialek macam Hokkien, ada dialek apa tu? Cantonese kan. Macam itulah. Tapi dia dekat negara Cina kaum ni samalah Cina sahaja. Cuma dia punya dialek, dia punya tempat ataupun daerah ataupun negeri dia berbeza. Tapi muka lebih kurang sama je. Semua muka orang Cina. Kebanyakan lah yang cikgu tahu. Begitu juga dengan India. India dia ada hanya banyak daripada orang India sahaja. Mungkin adalah daripada yang tinggal ataupun bekerja. Orang Malaysia bekerja kat India. Orang Malaysia bekerja dekat China. Tapi kaum utama dia tak banyak, tak pelbagai macam dekat Malaysia. Majmuk, Malaysia majmuk. Kaum utama Melayu, Cina, India. Kalau pergi dekat Malaysia ada banyak kaum yang utama, ada juga etnik-etnik Sabah Sarawak, ada juga orang-orang asli, tetapi kita boleh duduk dalam satu bumbung ataupun negara yang sama. Dan kita makan, kita pakai, kita kenal kawan-kawan kita yang bukan nama sama dia, semua Ali, Abu, tak. Dia ada Ali, ada Acong, ada Evan, ada siapa lagi? Ada contohlah, ada Jacques, nama pelbagai, nama pun dah nampak menarik, pelbagai. Bukan satu saja kawan-kawan kita. Itu maksudnya dan yang dimaksudkan oleh Kitchen Yen. Ada pelbagai kaum, ada pelbagai etnik. Dah ada kaum, dah ada etnik, ada makanan, ada pakaian dan sebagainya. Ada permainan tradisional yang asal, yang sangat menarik. Okey. Jadi rahsia kemajuan negara kita ialah itulah antara yang kamu cakap tadi tu. Ada 6 orang tadi cakap. Kamu boleh tengok nanti balik. Baik, kita teruskan dengan teks. Cikgu nak satu orang baca satu ayat. Derek, boleh baca Derek? Rahsia kejayaan negara. Derek? Baca. Rahsia. Derek? Derek ada masalah kot. Diana? Silakan Diana. Rahsia kejayaan negara. Rahsia kejayaan negara. Encik Lauren. Encik Lauren, warga negara Perancis. Terima kasih Diana. Seorang satu ayat Diana ya. Kita bagi kawan-kawan lain baca. Okey, teruskan. Kita akan ikut nama ya. Kita akan ikut nama. Irwin Tong sambung. Beliau berkunjung. Beliau berkunjung ke Malaysia kerana mahu meninjau
peluang perniagaan. Okay, terima kasih. Teruskan. Jesslyn. Beliau akan dibantu oleh rakan baiknya Encik Zakaria. Okay, terima kasih. Teruskan. Ki Kan Kai En. Benarnya. Beliau sangat tertarik akan keadaan negara Malaysia yang maju dan aman. Takut-takut tengok baca. Kenapa ada hantu ke? Ada harimau dekat rumah. Baca pelan sangat. Tak dengar suara awak. Kuat sikit. Rapatkan sikit mikrofon. Okey. Baik, seterusnya. Ki Chin Yen. Selamat datang ke Malaysia. Okey, teruskan. Lucas. Lucas. Sebab itulah cikgu suruh guru buka kamera. Sebab cikgu tak nampak awak ada kat situ ke tidak. Nampak. Dia senyap je. Entah ada kat situ ke tidak tu. Okey, Freddy. Freddy. Ya. Baca. Baca Freddy. Selamat datang ke Malaysia. Kita baca dah. Tu dah baca kejadian. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Ifan. Apakah tujuan Encik datang ke Malaysia? Okey, Liyin. 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 Tak dengar suara dia. Okey, mungkin ada masalah internet. Tak apalah. TKC sambung. Mengapakah Encik berdatang untuk berniaga di Malaysia? Okey, sambung balik. Cikgu lupa lah. Ini dialog. Sepatutnya kena ada 2 orang. Cikgu nak pilih 2 orang. Siapa nak? Cepat angkat tangan. 2 orang baca. Diana dan seorang lagi. Seorang lagi. Diana dan seorang jadi pemandu teksi, seorang jadi Encik Lauren. Seorang lagi. Diana je. Okey, Ferdy. Diana dan Ferdy. Diana jadi pemandu teksi, Diana jadi Encik Lauren. Ke Diana nak jadi pemandu teksi? Diana jadi pemandu teksi lah sebab dia angkat tangan dulu. Encik Lauren, Cikgu nak Ferdy. Okey, baca dialog sahaja pemandu teksi. Selamat datang ke Malaysia. Okey, mulakan. Selamat datang ke Malaysia. Okey, Ferdy. Ferdy hilang dah. Terima kasih. Okey, teruskan. Apakah tujuan Encik datang ke Malaysia? Apa jawapan dia? Ferdy, tujuan? Tujuan saya datang ke Malaysia Jawapan dekat atas tu. Mahu meninjau. Dekat atas tu ada jawapan dia. Mahu meninjau apa? Jadi, mahu meninjau apa? Freddy lag ke Freddy? Internet awak lag ke? Dia tak dengar suara dia lah. Mungkin ada masalah juga tu. Tak apa, tukarlah. Freddy, minta maaf Freddy cikgu tukar awak ya. Tak dengar suara awak. Cikgu tukar TKC lah. TKC internet dia okey sikit kot. TKC dengan Diana. Sekali lagi baca. Freddy boleh tutup mikrofon. Okey, TKC dengan Diana. Selamat datang ke Malaysia. Terima kasih. Apakah tujuan Encik datang ke Malaysia? Tujuan saya datang ke Malaysia untuk mahu meninjau peluang perniagaan. Okey, teruskan. Mengapakah Encik bercadang untuk berniaga di Malaysia? Saya bercadang bekerja di Malaysia kerana saya amat tertarik akan keadaan negara Malaysia yang maju dan aman. bagus. Diana? Sambung. TKC. Apakah rahsia kemajuan negara ini?
Diana? Negara ini maju kerana rakyat Malaysia hidup bersatu padu. Kami mengamalkan nilai murni. Terima kasih. Apakah sifat terpuji tersebut? Sifat terpuji tersebut ialah bekerjasama, bertolak ansur, berbaik sangka, saling menerima, saling memahami dan saling menghormati. Bagus. Bagaimanakah sifat terpuji tersebut dapat diterapkan dalam diri rakyat Malaysia? Ni kena fikir Diana. Diana kena fikir sendiri. Ni kebat ni. Sifat terpuji tersebut Sifat terpuji tersebut dapat diterapkan dalam diri rakyat Malaysia kerana mereka sering bersatu padu. okey, tak apa. Walaupun kurang tepat tapi ada jawapan itu okey. Baik, kita bincang sama-sama. Yang tadi, terima kasih Diana, terima kasih TKC dan juga terima kasih Ferdi sebab berikan respon dan berikan kerjasama kepada cikgu. Walaupun Ferdi tak dapat dengar suara dia tiba-tiba lag kan, tak apa. Baik, sekarang ni kita bincang semula dialog tadi. Baik, kita lihat sini. Selamat datang ke Malaysia. Ini pemandu teksi lah. Encik Lauren asalnya dia ialah negara Perancis. Dia datang ke Malaysia untuk membuat perniagaan. Kita lihat dekat bahagian pendahuluan tu dah nampak dah dia punya tujuan dia. Jadi mereka berbual lah dalam teksi tu. Apakah tujuan Encik datang ke Malaysia? Ini tadi Diana dengan TKC sebut. Betul. Ialah mahu meninjau peluang perniagaan. Bagus ya. Terusnya, mengapakah Encik bercadang untuk berniaga di Malaysia? Jawapan ni pun sama dengan si TKC jawab tadi. Okey, kerana negara ini semakin lama semakin maju, okey, dan tertarik akan keadaan negara kerana Malaysia yang maju dan aman. Okey, bagus. Baik, seterusnya ialah apakah sifat terpuji tersebut? Sifat terpuji yang diamalkan oleh rakyat Malaysia, semua yang disebut oleh Diana tu semuanya ada di bahagian bawah tu. Dalam bingkai gambar tu. Okey, bagus Diana. Dan yang terakhir, bagaimanakah sifat terpuji tersebut dapat diterapkan dalam diri rakyat Malaysia? Okey, Diana tadi disebut lain. Okey, tak apa, itu jawapan dia. Tapi sebenarnya dia nak tahu cara. Macam mana cara ataupun di mana tempat kita nak terapkan sifat terpuji tu. Okey, ni sifat terpuji tersebut dapat diterapkan dalam diri rakyat Malaysia melalui usaha yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia seperti dalam pendidikan. Maksudnya apa yang kamu hadapi sekarang di kelas kamu. Okey, semua peluang pendidikan dibuka oleh semua kaum dan etnik di Malaysia. Mereka boleh pilih sekolah-sekolah mana yang mereka nak belajar dan bercampur dengan pelbagai bangsa. Ini yang kamu lakukan sekarang ni. Dalam satu kelas, dalam tu ada banyak kaum dan etnik-etnik yang lain. Okey? Kebudayaan dan sebagainya. Kebudayaan tu maksudnya, contohnya dia masukkan dalam televisyen, tarian tradisional, atau bila ada perayaan-perayaan kaum-kaum tertentu, kita tunjukkan dalam televisyen, tunjukkan dalam radio. Selain daripada orang Malaysia sendiri tahu, ada juga orang-orang yang bekerja di Malaysia. Di Malaysia ni bukan sahaja ada rakyat Malaysia, tetapi ada juga kaum-kaum bangsa ataupun pekerja-pekerja yang bekerja di Malaysia. Okey, masa tadi warga negara Perancis, mungkin ada orang Singapura, mungkin ada juga orang Indonesia, India dan negara-negara lain, dan mereka kenal secara tak langsung bila keluar dekat televisyen, dekat radio, secara tak langsung mereka tahu, oh di Malaysia ada juga kaum-kaum yang lain. Bila hari Deepavali, orang India sambut. Bila hari raya Aidilfitri, orang Melayu sambut, orang Islam lah, orang Islam. Orang Islam ni dia ada kaum lain juga, okey. Hari Christmas ataupun hari Natal, orang yang beragama Kristian sambut. Bila hari Tahun Baru Cina, orang yang kaum berketurunan Tionghoa ataupun orang Cina sambut. Okey, macam itulah. Jadi semua tu kebudayaan yang telah dibuka, yang telah disebarkan, yang telah diiklankan di televisyen, di radio,
dekat dalam media sosial pun ada sekarang dalam zaman yang moden kan. Jadi semua itu dapat diterapkan, dikenal. Okey, inilah sifat-sifat terpuji yang sering dilakukan, yang sering diamalkan oleh rakyat Malaysia, iaitu bekerjasama, tolak ansur, berbaik sangka, saling menerima, saling memahami, saling menghormati. Okey? Itu yang telah diamalkan dan kita patut kekalkan. Kamu ialah generasi yang paling muda di Malaysia. Jadi, kamulah yang akan menyambung bagaimana kamu nak terapkan nilai-nilai terpuji ini dalam diri kamu. Bagaimana kamu nak bergaul, nak bekerjasama, sama ada kamu di sekolah menengah nanti, kamu bekerja, kamu belajar di universiti nanti, kamu akan jumpa lagi kaum-kaum yang lain. Jadi kita kena saling bekerjasama, bertolak ansur, memahami dan menghormati kaum-kaum itu. Okey? Baiklah. Cikgu rasa dia dah sampai penghujung, iaitu nilai-nilai murni. Ada siapa nak tolong baca tak? Ataupun ada tak jawapan-jawapan kamu sendiri yang lain? Siapa nak sebutkan apa yang kamu dapat belajar hari ini? Apakah nilai murni yang kamu belajar daripada hari ini? Ada siapa nak jawab? Boleh raise hand. Siapa tadi? Jesslyn. Sila Jesslyn. Bersatu padu. Bersatu padu. Lagi? Siapa lagi nak jawab? Boleh buka mikrofon. Diana? Hormat menghormati. Hormat menghormati. Lagi? Buka je mikrofon, tak apa, tak payah rasa, tak apa. Sebut saja. Siapa nak sebut boleh sebut. Cepat. Lagi sebut lagi 2. Toleransi. Toleransi. Lagi. Terima kasih ke sini Lagi. Satu lagi. Kamu ni kan bukan tak boleh buat tau. Kamu bukan tak boleh jawab, tapi kamu macam tak tahulah, berat mulut je tahun ni. Kalau cikgu tanya mesti boleh jawab. Fedi. Fedi, apa nilai murid lagi Fedi? Fedi bukan ada masak internet ni. Apa lagi nilai murni yang kamu belajar hari ini? Nilai murni perkara yang baik. Banyak tadi tau. Ada 7, 6. Takkan satu pun tak ada. Jadi? Aman. Dekat bawah tu Fedi, sifat-sifat terpuji itulah nilai murni Fedi. Dekat kotak tu, dekat bingkai gambar tu. Sebutkan satu je. Fedi, sebutkan satu. Terus hilang. Okey. Syafiqal, satu lagi Syafiqal. Syafiqal, sebutkan satu. Syafiqal, cepat Syafiqal. Ada banyak nilai murni Syafiqal, satu pun tak ada. Cepat sebut. Diana lagi, Diana. Berbaik sangka. Berbaik sangka, saling menerima. Awak ni cikgu tunjuk kawan-kawan kamu dah baca, kamu tak perasan. Dekat maupun ada tu harmoni, perpaduan, hemat tinggi, itu semualah nilai murni. Okeylah. Cikgu rasa setakat ini sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Untuk murid yang tadi lambat masuk, Fedi, Kan Kai TKC, kalau ada lagi yang cikgu terlepas pandang dalam ni, siapa lagi yang tak buat imla, boleh buat imla nanti. Cikgu akan upload pada hari ini. Tolong upload, muat naik ke dalam Google Classroom dan turn in atau mark as done. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Hingga kita berjumpa lagi pada hari Jumaat. Bye. Boleh keluar kelas kita.